Okey, harap semua dah bersedia. Kita akan mulakan kelas. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan tengok tahun 5 kenaan dengan tumbuh-tumbuhan. Okey, kita dah mempelajari tentang haiwan. Okey, sekarang kita masuk kepada tajuk tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan juga seperti haiwan, dia juga perlu melindungi diri. Okey, kalau kelas sebelum ni cikgu bagi tahu, cikgu ceritakan tentang bagaimana dia tumbuh-tumbuhan melindungi diri daripada musuh. Okey, melindungi daripada musuh. Maksudnya haiwan-haiwan yang memakan tumbuh-tumbuhan tersebutlah. Jadi dia tak nak pokok tu, spesies dia ni dimakan habis. Jadi dia cuba untuk mengekalkan spesiesnya dengan cara dia membiak, dia mengelakkan daripada dia dibuatkan supaya dia tumbuhan itu dimakan oleh oleh haiwan-haiwan lain. Okey, bagaimana dia menyebarkan biji benih, dipastikan biji benih dia tumbuh. Itu antara cara-cara tumbuhan bermandiri. Sama macam haiwan lah, kemandirian haiwan, kemandirian spesies. Tapi ini kita fokus kepada tumbuh-tumbuhan. Jadi untuk melindungi daripada musuh ada cikgu dah untuk sebelum ni ada 5. Ini yang lepas tau. Kena buat sebenarnya. Kamu kena bina peta minda. Lukis peta minda dan nyatakan kelima-lima poin yang ada. Okey, yang pertama tajam, mengeluarkan getah, berbau busuk, beracun dan berbulu halus. Mudah saja. Kerja kamu buat dalam satu kertas A4 ataupun dalam buku nota. Dan setiap satu tu kamu masukkan nama-nama ataupun contoh-contoh haiwan yang mempunyai ciri tersebut. Okey, masukkan nama. Okey, kamu boleh ambil daripada buku teks atau kamu cari sendiri dalam mana-mana rujukan. Dalam buku-buku rujukan sains atau dalam internet, dalam buku majalah dan sebagainya. Kemudian kamu buat lukis. Kalau kamu tak pandai lukis, kamu boleh cari bahan. Kamu gunting. Kamu gunting dan tampal. Gambar pun boleh. Cikgu pun sebenarnya dah share dalam grup. Dah share dalam grup kelas kamu. Kamu boleh ambil dari situ. Okay. Sekarang kita akan masuk pula melindungi diri daripada cuaca. Okey, cuaca yang kita bincangkan kat sini iaitu sama ada angin kuat, angin kencang ataupun panas dan kering ataupun sejuk. Cuaca yang sangat sejuk. Jadi macam mana tumbuh-tumbuhan ni nak memastikan dia terus hidup dalam suasana seperti ini. Okey, kerana tumbuh-tumbuhan dia tidak boleh bergerak. Okey, dia tak boleh bergerak. Kalau dia tumbuh di satu tempat, maka dia akan tumbuh di situ saja. Jadi dia tak boleh berpindah randah seperti mana tumbuhan haiwan. Kalau haiwan dia ada proses migrasi, pemindahan dari satu tempat ke tempat lain. Terutama haiwan yang boleh bergerak jauh. Contohnya haiwan yang boleh terbang. Ataupun boleh bergerak jauh lah musim tu musim yang panjang. Dia tak boleh duduk dalam keadaan yang ekstrim macam tu, kadang-kadang seperti musim sejuk. Musim sejuk dia sampai 4 bulan musim sejuk. Jadi dia tak boleh duduk selama 4 bulan di kawasan musim sejuk. Dia akan bergerak ke kawasan yang lebih panas. Tapi untuk tumbuh-tumbuhan dia tidak boleh bergerak. Jadi dia perlu beradaptasi ataupun dipanggil menyesuaikan diri. Adaptasi, menyesuaikan diri itu benda yang sama lah. Jadi kita nak lihat bagaimana dia menyesuaikan diri kepada cuaca-cuaca yang cikgu sebutkan tadi lah. Okey, kalau kamu cek buku teks, jadi kamu boleh tengok muka surat 98. Okey, 98 kamu lihat ada gambar pokok kaktus tu. Itulah. Okey. Yang pertama musim angin kencang. Muka surat 99. Musim angin kencang. Kat mana selalunya kawasan angin kencang ni? Agak-agak kat mana angin kencang? Berlaku di kawasan mana?
Fikri dah buka mikrofon tu, kat mana nak jawab tu? Kat mana angin kencang, Fikri? Tak jawapan. Kawasan mana yang kamu fikir dia ada angin yang sangat, angin yang kencang? Tak ada jawapan. Okey. Angin kawasan-kawasan seperti tepi pantai. Okey, kawasan tepi pantai. Kalau kamu biasa pergi tepi-tepi laut, main kat tepi pantai, tengok orang suka jual lapak tu. Okey, kalau pergi ke dekat pantai, dekat Kelantan tu, pantai Cahaya Bulan. Okey, ada banyak orang yang menjual layang-layang. Okey, sebab kat situ angin kuat. Okey, tempat yang angin kuat sesuai untuk main layang-layang lah. Okey. Lagi di kawasan tinggi, kawasan pegunungan tinggi pun mungkin ada angin yang kuat. Jadi kawasan-kawasan ini, apakah pokok yang tumbuh? Contohnya tepi pantai. Pokok yang ada banyak adalah pokok Kelapa. Pokok kelapa. Dia ada sebab juga kenapa pokok kelapa tumbuh kat situ. Yang ni kita akan masuk dalam tajuk yang lain, tapi cikgu sebutkan juga. Kerana buah kelapa boleh terapung. Bila buah kelapa boleh terapung, maka dia akan dibawa oleh air. Bila dia jatuh, buah kelapa tu jatuh ke dalam air laut, dan air laut ini akan membawa buah kelapa ni ke tempat lain dan dia tumbuh di tempat lain. Jadi pokok kelapa tu nak pokok anak-anak pokok tu dia nak supaya anak-anak pokok dia tumbuh di merata tempat, bukan di satu tempat saja. Katakan kawasan itu dah musnah, dia masih lagi ada anak-anak pokok lain yang akan tumbuh di tempat lain. Itu salah satu cara dia kemandirian spesies dia. Mengelakkan daripada pupus. Itu salah satu sebab kenapa kamu boleh jumpa pokok kelapa banyak di tepi-tepi pantai. Sebab dia di bawah. Buah kelapa tu dibawa oleh air, boleh terapung. Okey. Bila kamu lihat ciri-ciri fizikal pada pokok tu, kamu tengok pokok tu, dia duduk kawasan yang berangin kuat, angin kencang. Kadang-kadang sangat-sangat kuat pada musim-musim monsun, musim-musim hujan, angin sangat kuat. Tetapi pokoknya, kalau kita tengok, kadang-kadang berlaku juga angin kuat di kawasan kampung. Kawasan rumah kamu pun ada juga, banyak kali juga di Batu Kurau yang hujan yang angin yang kuat. Apa yang kita perhatikan, kalau cikgu nak pergi sekolah pun, cikgu lalu tu dia, pokok-pokok banyak yang patah dahan dia. Malah yang lebih teruk, dia tumbang terus. Patah dahan tu biasa dah. Pokok durian, batang-batang yang besar tu, semua patah. Kerana dia tak boleh tahan dengan angin yang kuat. Pokok yang kuat keras macam tu, benda yang keras macam pokok kelapa, pokok durian tadi, batang yang keras, dia sangat kuat. Dia kuat, tetapi dia tidak elastik. Elastik tu maksudnya elastik ni dia macam getah. Kalau kita tarik satu getah tu, dia akan kembali ke bentuk asal. Jadi batang keras, batang kayu keras ni, dia tak ada elastik. Bila kita tarik dia tak boleh nak patah balik ke bentuk asal, dia terus patah. Berbanding dengan batang pokok kelapa, dia tidak sekeras pokok durian. Kita boleh, kalau kita pakukan, ambil paku, kita ketuk pada pokok kelapa, senang masuk. Kerana kalau pokok yang lain dia lebih keras. Dia tu keras tetapi dia rapuh. Manakala pokok kelapa dia tak sekeras pokok durian, tetapi kelebihannya dia ada daya elastik. Bila ditolak dengan angin, dia akan melengkung. Pokok kelapa tak boleh melengkung. Dia sama ada dia tahan daripada patah ataupun terus patah. Bila sampai satu tahap dia terus patah. Tapi yang ni bila tolak dia akan bergerak bersama dengan angin tu. Dia akan melengkung ikut angin. Tapi bila angin tak ada, dia akan kembali kepada bentuk asal. Itu dia ada daya elastik, menyebabkan dia boleh bertahan di tepi pantai. Kalau tidak dia akan sentiasa pokok-pokok akan patah. Tapi pokok kelapa kamu tengok dia akan berayun sekali dengan angin. Dia akan angin tu ikut. Jadi itu kelebihan pokok kelapa. Yang kedua, pokok kelapa juga kamu lihat pada daun dia ada
tu ditulis daun berpecah-pecah. Maksud daun berpecah-pecah tu, daun tu dia tidak sekeping macam tu. Daun tu dia ada, dia macam daun pokok kelapa lah, dia putus-putus macam tu. Okey, dia rupa dia besar sebenarnya, tapi dia di tengah dia ada pecah-pecah. Dia macam daun pokok pisang, tapi pokok pisang dia tak pecah-pecah. Yang ni dia besar sebenarnya, daun dia besar, tapi dia pisahkan oleh satu-satu lidi tu. Supaya, kenapa macam tu? Okey, dia dapat mengurangkan rintangan angin kencang. Apa maksud rintangan? Okey, bila angin tiup, katakan kamu sedang berjalan atau bila kamu jalan melawan angin, kamu akan rasa susah nak berjalan. Dia ada satu dipanggil rintangan. Kamu jalan tu susah. Itu dinamakan rintangan. Rintangan ni apabila kita halang angin tu daripada bergerak. Okey. Satu kain kita buka dia besar, kita angin bertiup, maka kain tu akan tertolak. Itu disebabkan rintangan angin. Apabila daun tu pecah-pecah, maka angin itu dia boleh melalui celah-celah daun. Jadi angin tu tidak terhalang, maka tidak berlaku rintangan angin. Dia boleh lalu. Kalau dia boleh lalu, okey, kurang rintangan angin. Okey, kalau daun dia tu tidak pecah-pecah, dia terus bunyi bulat macam pokok pisang tu, maka habis daun dia akan tertanggal. Okey, kalau kita nak buat layang-layang tak ada masalah lah. Layang-layang kita memang sengaja nak buat rintangan angin supaya dia menolak layang-layang tu lebih tinggi. Kalau kelapa tinggi kita tarik balik, kita lawan balik. Bila kita lawan rintangan angin, dia akan ada daya yang menolak bagi lagi tinggi. Lepas balik dia kita tarik balik. Jadi itu kita memang sengaja nak adakan rintangan angin. Kalau kita tak nak rintangan angin, maka kita kena bagi angin tu boleh lalu. Jadi kalau kamu perasan, kalau orang pasang banner, kamu nak tengok orang pasang banner. Banner hari sukan dan sebagainya. Dulu waktu sukan dia selalu letak pada padang sekolah tu. Padang sekolah lah, padang dekat depan tu. Ada jaring-jaring kita letakkan banner. Okey. Selalunya kat mana-mana banner kamu lihat, selalunya dia akan buat, dia tebuk lubang. Dia tebuk lubang. Kalau orang buat bendera atau banner yang besar, dia akan tebuk lubang pada banner tu supaya angin boleh lalu. Bukan kata banner tu koyak, tak. Okay. Kadang-kadang orang tengok dia bubuh kain ke apa, dia saja buat koyak-koyak lubang-lubang tu. Bukan kata banner tu koyak. Dia sengaja dibuat lubang supaya angin boleh lalu, maka mengurangkan rintangan angin. Kalau kita bagi lebih banyak rintangan angin, dia akan tolak kain tu, dia akan menyebabkan benda yang lain lah. Okay, rosak tu, hilang dan sebagainya. Okay. Sama juga kes sebelah tu, contoh pokok ru. Okay, pokok ru, pokok yang ada kat tepi pantai tu, dia punya daun dia kecil-kecil je. Pokok ru ni lebih kurang lah macam pokok pine. Pokok pine pun lebih kurang macam ni. Dia daun berbentuk jarum. Kalau kamu tak tahu pokok pine, pokok ru ni, kamu tengok pokok Christmas. Pokok Christmas, macam itulah daun dia. Daun pokok Christmas. Sebab pokok Christmas tu duduk di kawasan yang berangin, dia bersalji dan ada angin. Jadi dia mengelakkan patah, maka daun dia berbentuk halus ya, macam jarum kecil saja. Dia tidak dia batang dah tak seelastik pokok kelapa. Dia tak boleh berayun macam pokok kelapa tu sangat. Maka daun dia berbentuk jarum. Okay. Pokok kelapa daun dia agak panjang-panjang tapi masih lagi pecah-pecah. Tapi dia ada satu kelebihan khas yang mana batang dia boleh berayun. Okey, itu. Sebab itu daun dia tak sebentuk jarum tu. Untuk pokok ru, daun dia halus macam bentuk jarum, maka angin boleh masuk di celah-celah. Jadi apa-apa benda pun kalau kamu nak menghalang rintangan angin, kamu kena fikir bagaimana angin tu boleh melalui. Jadi banyak design ataupun reka bentuk yang kita buat yang mana kita cuba mengurangkan rintangan angin. Jadi reka bentuk tu kita panggil reka bentuk aerodynamic. Itu tajuk lain lah, aerodynamic. Tapi dia tentang rintangan angin. Nanti ada, jadi cikgu tengok ada baca satu contoh tadi.
Macam helmet, pernah tengok helmet orang kayu basikal lah. Tengok sukan Olimpik, sukan Olimpik tu dia kayu basikal dia ada tu helmet khas dia tu. Okay, kebanyakan helmet dia tu panjang ke belakang. Dia tajam ke belakang helmet itu. Dia itu adalah bentuk aerodinamik yang mana dia untuk mengurangkan rintangan angin. Jadi bila angin lalu tu, dia memang dihalang oleh helmet tu, tapi dia boleh bergerak ke belakang dengan bentuk dia tu. Bentuk dia tu bila angin datang dia akan pergi ke lengkung dia tu dan terus ke belakang. Dia lalu dia naik, walaupun dihalang tetapi halangan tu boleh dilalui dengan mudah. Berbanding kalau kamu buat helmet bentuk 4 segi, dia akan angin datang dia akan langgar. Jadi dia nak pergi ke belakang tu susah. Maka pergerakan pelumba tu akan tersekat. Tetapi kalau helmet dia lebih melengkung, jadi angin datang dia akan lalu ke atas dan turun ke bawah. Itu dia panggil bentuk aerodinamik, mengurangkan rintangan. Baik, ini semua tentang angin kencang. Baik, cuaca yang kedua adalah tentang kawasan yang panas dan kering. Okey, kawasan yang panas dan kering, contoh di kawasan apa panas dan kering? Cuba fikir, kawasan mana yang panas dan kering? Kawasan padang pasir. Padang pasir. Okey, kawasan padang pasir dia panas dan tidak menerima hujan yang sangat sedikit. Jadi dalam setahun hujan dia taburan hujan dia sedikit. Okey, memang ada hujan tetapi sangat jarang dan bila ada hujan tu sedikit sahaja. Jadi kawasan itu kering saja. Kawasan apa masalah untuk kawasan kering? Maka air susah untuk dapat. Okay, tumbuh-tumbuhan dia mesti memerlukan air. Jadi kalau dia tak ada air dia boleh matilah. Jadi untuk kawasan yang kurang air, bila dia kurang air, jadi dia tak nak buat bazirkan air. Dia tak nak guna air secara berlebihan. Okay, macam kamu makanan. Bila kamu tak ada makanan, kamu makan pun sedikit-sedikit. Supaya lambat habis. Bila sampai bila-bila kamu masih lagi ada makanan tu, itu jangka masa yang panjang. Okay, sebab kita nak jimatkan benda yang tidak ada. Sama juga dengan pokok. Bila kawasan kurang air, dia akan guna sejimat mungkin dan dia tak nak bagi air tu hilang. Jadi macam mana dia tak nak bagi air dia hilang? Okay, dia ada daun yang terbuas-buas menjadi duri. Jadi apa kena mengena pula dengan daun duri semua dengan air hilang ni? Okey, kamu kena ingat, tumbuh-tumbuhan dia sentiasa akan mengeluarkan air. Dia automatik, dia akan ambil air, dia akan keluarkan air. Itu wajib. Dan tumbuh-tumbuhan dia mengeluarkan air melalui daun. Okey, kalau kamu tengok dekat kawasan Malaysia ni, kita tak ada lah daun untuk jarum macam ni. Okey, kamu tengok dekat bawah daun. Bawah daun dia ada biji-biji tu, itu dia panggil liang stoma. Okey, jadi air akan keluar melalui bawah daun tu, liang stoma tu. Okey. Jadi kalau daun tu besar, banyaklah liang-liang atau lubang-lubang keluar air tu. Lagi besar daun tu, lagi banyak air yang keluar. Tu pokok air masuk melalui akar dan keluar melalui daun. Dia akan masuk ke akar, keluar ke daun, masuk ke akar, keluar ke daun. Okey, tapi kalau daun tu besar, banyak liang-liang stoma yang ada, okey, maka lebih banyak air yang akan keluar. Jadi pokok kaktus yang kamu nampak macam jarum tu sebenarnya daun. Jadi kalau daun tu hanya bentuk jarum, maka air yang keluar pun sangat sedikit lah. Dia keluar tetapi sangat sedikit. Jadi dia tak nak air keluar banyak ni. Tekut air dia sebab dia susah nak dapat air. Maka dia susah nak dapat air, dia susah nak lepaskan air tu. Walau macam mana pun, memang dia kena keluarkan air. Jadi dia mesti ada daun. Jadi daun dia tu, daun dia bentuk macam jarum. Untuk mengelakkan banyak air yang keluar. Jadi air tak keluar, jadi dia nak dapat air macam mana? Dia ambil air melalui akar. Akar untuk pokok-pokok kawasan ni, akarnya jauh, akarnya panjang. Kenapa akar dia panjang? Kerana air, dia nak mencari air. Okay, untuk kawasan-kawasan yang kering macam ni, air dia akan duduk kat bawah.
kawasan-kawasan atas tu, contohnya kawasan padang pasir, kawasan atas tu dia panas. Kena cahaya matahari dia panas, maka dia akan cepat terserap. Maka kawasan atas kering, tidak ada air. Jadi pokok-pokok ni memerlukan akar yang sangat panjang untuk mencari air yang berada di bawah lapisan bawah. Berbanding dengan kawasan yang selalu hujan macam negara kita, dia akar dia lebih pendek sebab kawasan tu senang dapat air. Okay, lapisan yang atas-atas pun masih lagi lembap. Okay, kalau makin bawah makin banyak air lah. Tetapi kawasan-kawasan padang pasir, kawasan atas tu kering. Okay, jadi nak dapat kain, akar dia panjang. Jadi dua ada kita sebut, iaitu daun bentuk duri, yang kedua akar yang panjang. Ni contoh untuk pokok cactus. Kemudian di negara kita pun ada pokok ni, pokok kunyit. Pokok kunyit dia menggulungkan daun dia. Kalau kamu tengok daun dia akan terlipat-lipat gulung tu. Okay, bila waktu dia tergulung ni, waktu tengah hari. Waktu tengah hari, waktu tengah panas ni dia tergulung macam tu. Tapi kalau kamu perhatikan pokok ni, waktu pagi, dia elok kembang. Elok je kembang, elok je daun dia. Tapi bila dia tu, dia akan tergulung. Sama dengan pokok pisang pun ada juga sifat tu. Jadi pada waktu panas, bila dia gulungkan tu, maka dia mengecilkan saiz daun tu. Bila dia saiz daun tu kecil, maka kurang air yang keluar. Jadi kamu ingat, kalau cerita pasal daun, sebenarnya daun dia mengeluarkan air daripada tumbuhan. Jadi kalau dia dah gulungkan daun dia, maka kurang air yang keluar. Ni pokok kunyit, pokok kelapa. Okey. Seterusnya, sifat meluruhkan daun. Daun lagi. Ingat, apa daun? Daun mengeluarkan air. Okey, daun mengeluarkan air. Jadi kalau pokok tu kurang daun, maka kurang air yang keluar. Jadi macam mana dia nak mengurangkan daun dia? Dia akan jatuhkan daun dia, gugur. Kalau di Malaysia, pokok getah. Getah dia suka jatuhkan daun dia. Okey, dia jatuh daun tu bukan dia nak mati ke, dia cuba nak kekalkan air dalam badan. Dalam batang tu dia nak cuba kekalkan air, maka dia akan jatuhkan daun-daun. Lebih banyak daun, lebih banyak air yang keluar. Kalau kurang daun, kurang air yang keluar. Kemudian ada juga tumbuhan yang punya batang yang menyimpan air. Jadi batang yang menyimpan air, mana-mana pokok pun dia mesti batang dia tu mesti untuk mengangkut air daripada akar ke seluruh tumbuhan tu, dia dibawa oleh batang. Tetapi untuk pokok-pokok yang lebih memerlukan air, batang dia bukan batang keras. Kamu boleh picit-picit je. Macam pokok pisang, itu bukan batang keras. Maka dalam dia ada kandungan air yang tinggi. Jadi kalau kamu tembang pun kamu boleh nampak air keluar banyak. Pokok kaktus, jadi seluruh batang dia tu mengandungi air untuk simpan air. Kemudian pokok tomato mempunyai ciri berbulu halus. Okey, berbulu halus. Jadi berbulu halus ni dia mengurangkan kehilangan air. Okey, juga sama dia untuk mengurangkan kehilangan air. Terusnya daun berlilin. Daun berlilin macam pokok keladi. Okey, bila daun berlilin, maka air susah nak keluar daripada pokok dah, daripada daun dia. Okey, jadi susah nak keluar, maka air kurang hilang. Okey. Itu cuba sikit. Ada berapa tadi kita sebut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lebih kurang 7. 7 ke 8. Jadi kamu kena cari sendiri dalam muka surat 99 hingga 100. Ada lebih kurang 8. Okey. Daun terbuah suai. Okey, daun terbuah suai untuk duri. Kemudian akar yang panjang, menggulungkan daun, meluruhkan daun, batang yang menyimpan air, daun berlilin dan juga daun berbentuk jarum. Ini untuk kawasan-kawasan yang panas. Ada juga kawasan yang tumbuhan yang hidup di kawasan yang tak berapa panas, tapi dia ada waktu-waktu dia, waktu panas dia ada sifat itulah.
Okay, ada yang memang tinggal di tempat yang panas terus. Kalau tempat yang cuaca ekstrim panas tu, dia ada banyak ciri-ciri tu ada pada tumbuhan yang sama. Okey. Dan yang terakhir, kawasan yang sejuk. Okay, kawasan yang sejuk, pokok dia punya batang yang kulit dia tebal. Kulit dia tebal. Macam yang saya cakap tadi, dalam batang dia tu, air dibawa dari bawah, dari akar kepada seluruh tumbuhan. Seluruh bahagian tumbuhan. Jadi air yang dibawa tu, kalau cuaca tu sangat sejuk, maka laluan dia sempit tau dalam tu. Laluan tu air bergerak tu sangat sempit. Kalau air yang sangat sempit ni terkena kawasan yang terkena suhu yang sangat sejuk, dia akan beku. Jadi air dalam batang tu beku, maka air tu tak boleh sampai ke seluruh pokok. Maka pokok tu boleh mati. Jadi sebab itulah pokok-pokok ni punya batang dan kulit dia tebal. Okay, kalau kita potong tu kita nampak bahagian luar tu dia tebal. Supaya dia tak, cuaca yang sejuk tu tak sampai membekukan air yang ada di dalam batang tu. Supaya air itu masih boleh mengalir ke seluruh bahagian pokok. Kalau dia terlampau, kalau dia nipis, dia dekat dengan kawasan sekeliling yang sejuk, jadi air itu boleh mengeras. Bila air itu mengeras, air itu tak sampai. Atau air itu jadi macam ais tu. Jadi ketulan-ketulan ais, kristal-kristal ais, air tak boleh sampai kan daun ke daun dan mati. Sebab itulah ini contoh pokok dalam ni, pokok maple. Pokok maple itu di kawasan ada salji 4 musim. Jadi dia ada batang yang berkulit keras. Okey. Itu saja yang cikgu nak sampaikan. Nampaknya semua tahun 5 kan ni. Tahun 6 tak ada lah. Okey, tak apa. Jadi tahun 6 tak ada, kita tak boleh nak masuk tahun 6 yang tajuk. Okey, jadi itu saja yang cikgu nak sampaikan untuk tahun 5, iaitu berkenaan dengan ciri-ciri khas tumbuh-tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Jadi iklim dan perubahan musim yang kita bincangkan hari ini ada 3, angin kencang, kawasan panas dan kering, yang ketiga kawasan sejuk. Okey, kawasan angin kencang ada 2 ciri, iaitu batang mudah lentur, masukkan dia punya contoh-contoh dia lah, pokok kelapa dan pokok ru. Kemudian yang ciri kedua, daun berpecah. Okey, daun yang berpecah ataupun yang daun berbentuk jarum. Itu pun kamu boleh masukkan, daun berpecah atau daun berbentuk jarum. Kemudian panas dan kering ada berapa tu? 8 kot. Okey, daun berubah suai, bentuk duri, akar panjang, menggulungkan daun, meluruhkan daun, batang menyimpan air, berbulu halus, daun berlilin, daun berbentuk jarum. Ada 8. Okey. Manakala untuk kawasan sejuk ada 1 je yang cikgu catatkan, iaitu berkulit, batang dia berkulit tebal. Ini batang dia berkulit tebal. Jadi berdasarkan apa yang cikgu bincangkan tadi, cikgu nak kamu buat peta minda. Peta minda ataupun peta iting. Buatlah macam mana pun, kamu masukkan segala maklumat yang cikgu bagi tadi. Okey, masukkan maklumat yang cikgu dah bagi tadi. Okey, itu saja latihan untuk hari ini. Okey, ada soalan apa-apa sebelum kita tamatkan? Tak ada apa lah. Okey, cikgu rasa itu saja. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.